Dia tanya saya, bang, kalau saya ni, saya ada kerjaya yang saya minat, tapi mak bapak saya nak saya buat kerjaya lain. So kalau saya pilih kerjaya yang saya minat ni, adakah saya ni anak derhaka ataupun adakah saya salah? Ini saya nak bagi tahu kat ramai orang. Okay guys, hari ni saya nak cerita kat korang satu kisah yang berlaku baru-baru ni. Okay, semalam saya pergi satu kedai kopi lah. Baby, you give me ice and fire. Isbah latih satu. Nak beli kopi. So waktu saya nak buka pintu tu, lepas tu ada orang panggil saya. So saya pun toleh lah. Dia kata, bang. Lepas tu saya toleh lah. Abang Azri Walter Saya pun apa lagi buat wajah macam konon-konon macam terkenal lah. Saya kata dia, ya dik. Lepas tu adik tu pun kenalkan diri dia. Nama dia Daniel, bukan nama sebenar. So Daniel ni, dia kata, saya memang follow abang punya konten dekat TikTok. Saya memang dapat semangat semua bang. Semua saya nak tanya satu benda bang. Lepas tu dia garu-garu kepala. Saya tengok wajah dia tu macam wajah dia tu macam terlalu sugul tau. Banyak benda fikir. So saya tengok pandang dia atas, saya pandang bawah. Lepas tu saya tanya dia, kenapa dik? Dia tanya saya, bang, kalau saya ni, saya ada kerjaya yang saya minat, tapi mak bapak saya nak saya buat kerjaya lain. So kalau saya pilih kerjaya yang saya minat ni, adakah saya ni anak derhaka ataupun adakah saya salah? Ini saya nak bagi tahu kat ramai orang. Sebab bukan adik ni seorang tau. Macam saya, bila saya buat konten, orang ramai mesej saya, dan ada ramai budak-budak muda tanya soalan macam ni. Okay, dia macam ni, bagi saya macam ni. Sebenarnya kita kena tahu kenapa situasi ni berlaku. Dia berpunca daripada kasih dan sayang seorang ayah dan ibu kepada anak dia. Sebab dia risau, dia nak anak dia jadi yang terbaik. Cuma kalau 30 tahun dulu kita mungkin tak ada exposure, dan mungkin 30 tahun dulu the only way untuk survive dalam hidup ni adalah satu cara sahaja, iaitu kita kena cemerlang dalam akademik, cari kerja tetap, kerja yang terjamin, sama ada kerja kerajaan ataupun swasta. Itu sahaja. Tetapi ini peranan semua parents di zaman yang moden ekonomi ni. Kita kena faham bahawa sekarang ni bukan satu sahaja jalan. Ada banyak jalan-jalan yang lain. Contoh macam gig ekonomi. Contoh seorang yang mungkin dia tak minat dalam akademik, mungkin dia masuk TVET, kemahiran. Mungkin dia minat dalam bidang keusahawanan. Mungkin dia minat dalam bidang content creation. Mungkin dia minat dalam bidang muzik dan sebagainya. Jadi sebab kalau kita tengok, setiap manusia ni dijadikan dan diciptakan dengan kebolehan dan kemampuan yang berbeza. Kalau 30 tahun dulu, kalau kita nak selaraskan semua manusia hanya ikut satu jalan, kita faham. Sebab 30 tahun dulu ataupun 20 tahun dulu tak ada benda lain. Tapi sekarang ni bagi saya adalah satu saat dan momen yang paling sesuai untuk setiap manusia ni mencari kerjaya yang paling kena dengan jiwa, karakter dan kemampuan dia. So itu untuk parents lah. So parents kena lebih cakna dan lebih kena tahu dan faham dalam keadaan ekonomi yang sekarang. Sebab as long budak-budak tu buat apa yang dia suka, tak berdosa, tak langgar undang-undang negara, so bagi saya no problem. Dan kepada adik-adik yang masih muda remaja, okay, ni apa yang korang kena buat. Macam saya ada pengalaman, saya berhenti kerja kerajaan. So bayangkanlah guys, parents mana yang tak suka ataupun tak gembira bila anak dia kerja kerajaan. Tapi saya, bila saya berhenti kerja kerajaan, saya tak perlu minta izin mak bapak saya. Dalam masa yang sama, saya tetap menjadi anak yang baik. So walaupun mak bapak saya agak kecewa, agak frust, tetapi bila saya terus menjadi anak yang baik, tak gaduh dengan mak bapak, tidak mempertahankan diri saya, tidak berdebat dengan mereka, maka lama-kelamaan mak bapak saya terima hakikat bahawa saya adalah seorang anak yang telah dewasa, yang boleh membuat keputusan tentang hidup saya sendiri. Jadi kepada adik-adik yang masih muda remaja, nombor satu, kau jangan gaduh dengan mak bapak. Engkau jangan mempertahankan diri kau ataupun bagi tahu kau bagus dan sebagainya. Sebab nak tak nak, sebagai
parents, tak ada parents yang rasa okey dan suka bila anak-anak, walaupun apa kau cakap tu betul, tetapi kita tak boleh change kita punya pemikiran mak bapak kita yang dia dah develop pemikiran mereka selama 30 tahun, 40 tahun. Tiba-tiba kau baru baca buku ni sikit atau baru tengok video sikit, kau nak ubah mind dia orang. So jangan gaduh dengan mak bapak. Okay, jadi cuma kau kena sit down dengan mak ayah korang ni, jadi seorang lelaki dewasa ataupun seorang wanita yang sudah dewasa, bagi tahu dia apa yang kau nak dalam hidup, minta dia orang doakan, lepas tu kau terus buat je apa kejayaan kau nak, dalam masa yang sama terus jadi anak yang baik. So tak ada masalah. Jadi guys, sebenarnya kalau kau tengok dalam masyarakat kita masih ada banyak isu-isu macam ni. Parents paksa anak suruh buat ini. Berapa ramai kat luar sana budak-budak yang mungkin remaja Gen Z yang pilih satu kerjaya ataupun pilih katakanlah sambung belajar ataupun tak sambung belajar ataupun meniaga ke ataupun kerja yang kebanyakan dia orang ni buat benda yang dia orang bukan daripada hati dia orang. So bayangkan, kita akan kehilangan banyak talent, banyak kebolehan dan banyak kemampuan hanya kerana sentimen-sentimen seperti ini yang masih berlega dalam masyarakat kita. Jadi bagi kita mencapai satu ketamadunan, kematangan di zaman moden ekonomi ni, so kita semua guys kena lebih berfikiran terbuka bahawa dulu-dulu dah habis. Sekarang adalah satu zaman yang ada 1001 cara untuk seseorang tu make a living, untuk teruskan kehidupan, untuk ada kerjaya selain daripada kerjaya yang pakai kemeja, duduk dalam aircon, pakai tie. Dulu memang satu sahaja cara. Sekarang ada banyak pintu-pintu yang lain. Jadi, semoga apa yang saya cakap ini boleh memberi impak sama ada kepada parents ataupun kepada anak-anak, supaya kita dijauhi daripada persengketaan, daripada putus silaturahim hanya kerana isu-isu nak pilih kerjaya. Aziz Walter, anjak sampai lunya. Korang macam mana? Korang macam mana? Memilih kerjaya ikut diri korang ataupun dipaksa hingga terpaksa?